Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Semuliakan imam kita, kemudian hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan 40 sirah yang dhaif ataupun yang palsu yang disandarkan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali bulan lepas kita bincang kisah Gharanik, kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan memuji bahala Quraisy, dan kita telah pun bincangkan. Hari ini insya-Allah kita masuk kepada kisah kita yang ke-9. Ni pun selalu kita dengar, tapi kita nak tengok ada berapa pengajaran, ada berapa kritikan para ulama tentang isu ini, iaitulah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat buah limau daripada seorang wanita Yahudi. Kan? Jadi ceritanya ringkas je. Kalau kita tengok sini, kita bacalah secara ringkas, kemudian kita tengok apa perkara yang kita boleh ambil. Baik, kisahnya bermula satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita kafir. Yahudi ni kafir lah. Nanti kita bincang Yahudi Nasara kerana ada ayat daripada surah Al-Baqarah pada ayat 62. Ayat 62 itu menyatakan orang Yahudi itu beriman. Kan? Menyatakan orang Nasara itu beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Surah Al-Baqarah itu sekejap lagi kita bincang. Kenapa Allah kata orang beriman, orang Yahudi yang beriman, orang Nasara yang beriman. Sedangkan kita tahu yang dikatakan sebagai ahlul kitab, yang telah ahlul kitab ni diberikan al-kitab itu, Taurat dan juga Zabur itu, iaitulah Nabi Musa AS, daripada lahirnya orang-orang yang mana menyimpang jadi orang Yahudi, dan juga daripada pengikut Nabi Isa AS yang diturunkan padanya Injil, dan mereka menyimpang dan dinamakan sebagai Nasrani. Kan? Jadi kita nak tengok nanti insya-Allah. Okey, jadi kita pergi dulu. Jadi mereka ni dianggap sebagai kufur, kafir, Yahudi dan juga Nasara. Kemudian wanita itu membawa berapa biji buah limau sebagai hadiah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik sungguh buahnya. Sesiapa yang melihat pasti tergiur. Maksudnya sukalah. Baginda Nabi SAW menerimanya dengan senyuman gembira. Hadiah itu dimakan oleh Rasulullah SAW sebiji demi sebiji sambil tersenyum. Cerita ni kalau tuan-tuan Google memang banyak. Dalam blog, dalam apa semua, kisah buah limau, kisah apa Nabi SAW dan buah limau. Tahib tu memang jumpa, memang famous lah. Ada juga orang cerita dalam ceramah, dalam kuliah dan sebagainya. Okey, biasanya Rasulullah SAW akan makan bersama para sahabat. Namun kali ini tidak. Betul kalau orang kata makan secara berjemaah, makan dalam talam ni sunnah. Jadi kita nak tengoklah ada tak dalil, ada tak hadis bincang tentang perkara ni. Tidak sebiji pun limau itu diberikan kepada mereka. Rasulullah SAW terus makan. Setiap kali dengan senyuman. Sehinggalah habis semua limau itu, kemudian wanita itu meminta diri untuk pulang, diiringi ucapan terima kasih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajma'in agak hairan dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu mereka bertanya sambil tersenyum. Rasulullah SAW menjelaskan, tahukah kamu sebenarnya buah limau itu terlalu masam semasa aku merasainya kali pertama. Sekiranya kalian turut makan bersama, aku bimbang ada antara kalian yang akan mengenyitkan mata kerana masamnya atau memarahi wanita tersebut sebab memberikan buah limau yang cukup masam. Aku bimbang hatinya akan tersinggung, sebab itu aku habiskan semuanya. Maksudnya Nabi tak ajak pada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang lain. Baik, kita tengok dulu pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Kisah ini tidak mempunyai sebarang sanad atau matan berkenaannya. Ia juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis mu'tabar maupun kitab-kitab utama dalam manuskrip Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun kitab-kitab sirah. Tak ada. Baik, oleh itu janganlah kita menyebarkan hadis ini dibimbangi berdusta ke atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun untuk pengajaran. Nanti kita bincang, boleh ke orang reka satu hadis, reka satu cerita, sebab hari ni sangat banyak dalam YouTube ke dalam apa, reka cerita. Kan buat cerita yang baik lah tentang baginda Nabi SAW, bukan cerita buruk, cerita baik.
Jadi boleh ke berdusta atas nama baik untuk mengangkat Nabi? Tu sekejap lagi kita bincang bahawa ada di sana kelompok dipanggil Karamiyah yang diasaskan oleh Muhammad bin Karam. Ini juga antara salah satu daripada ajaran sesat yang timbul pada zaman dulu. Dia lebih kurang pecahan daripada Mu'tazilah, pecahan juga daripada Qadariyah dan yang lain-lain tu. Percaya yang mana bukan-bukan, nanti kita bincangkan sikit tentang isu ini. Baik, jadi itu secara ringkas kita sebut bahawa kisah ini tidak ada dalam mana-mana riwayat kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita pergi dulu. Pertama sekali, dikatakan wanita yang datang ini adalah wanita daripada bangsa Yahudi ataupun kufur lah. Kan seperti mana kita sebut tadi bahawa sebenarnya ramai orang kadang-kadang dia silap faham. Pertama, untuk membezakan di antara Yahudi dengan Israel. Dia kata ini Israel punya kerja ni, ini Israel punya kerja. Sebenarnya Israel ni ialah keturunan Nabi Yaqub ataupun nama sendiri Nabi Yaqub AS namanya Israel. Namanya Israel. Lepas tu banyak sebut Bani Israel ni, banyak sebut dalam Al-Quran. Maka kita kena beza di antara Israel dan juga Yahudi. Itu pertama. Jadi kita tak boleh kalau kata nak marah ke, kita rasa nak doa ke apa, kita tak boleh sebut nama Israel. Kita kena sebut nama Yahudi. Itu sebenarnya maksud dia, ataupun Zionis lah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ramai juga silap faham menyatakan bahawa agama samawi yang turun daripada langit ni, dia kata ada 4 agama. Ni dalam buku teks sekolah dan sebagainya, dia kata agama samawi, maksudnya agama yang turun daripada langit. Maka seolah-olah macam nama iktiraf yang Yahudi dengan Nasara dan Majusi itu agama yang sama macam Islam. Sebenarnya silap. Dia bukan agama yang turun daripada langit. Yang turun daripada langit tu kitab Injil tu. Dan mereka selewengkan. Yang turun pada langit tu kitab ataupun yang dibawa oleh Nabi Musa, Taurat tu. Tapi mereka selewengkan. Kita tak boleh kata mereka agama samawi. Mereka bukan agama yang Allah turun pada langit. Yang Allah turun pada langit, yang Allah iktiraf, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah iktiraf di sisi Allah adalah Islam, bukan agama lain. Kan, jadi itu maksudnya jangan kita mengiktiraf ataupun kita kata sebagai ia salah satu daripada agama yang mana turun daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak. Buktinya apa? Buktinya dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-67. Tuan-tuan boleh semak lah. Pada surah Ali Imran ni ayat yang ke-67 ni, bila mana cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Dikatakan Nabi Ibrahim ni dia ni mengikut ajaran yang terdahulu, bukan Islam. Sebab tu saya nak tekankan, semua nabi-nabi adalah Islam, Muslim. Kan, Nabi Adam Islam, Muslim, bukan agama Nasara, bukan Yahudi ke, bukan Majusi ke apa. Nabi Nuh Muslim, Islam. Nabi Ibrahim pun Islam, bapa kepada keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga adalah Islam. Sebab tu dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat 67 tu, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin" apa dia? Allah menyatakan bukanlah Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasara, akan tetapi dia walakin apa dia? Hanifa Muslima. Dia adalah agama yang hanif dan muslim. Allah kata muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak juga termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau tanya apa agenda nabi-nabi terdahulu, apa yang agama mereka bawa, tauhid yang mereka bawa sama. Sebab tu kita kadang-kadang ada setengah orang disilap faham bila sebut syariat ni, seolah-olah macam syariat tu agama lain. Syariat ni fiqh. Bila kata syariat Nabi Musa, yang bezanya fiqh, cara ibadah, cara mereka mengeluarkan zakat, macam mana Nabi Ibrahim buat haji, kita tak tahu kaifiatnya macam mana. Tapi kita kata yang beza kita dengan Nabi SAW, Nabi kita dengan Ibrahim AS adalah syariat. Syariat apa? Syariat daripada sudut fiqh, cara ibadah. Adapun agama dan tauhid itu adalah Islam, Muslim. Jangan silap faham. Yang kata syariat tu syariat Yahudi. Tak betul. Tak betul. Allah tak mengiktiraf syariat Yahudi. Allah tak mengiktiraf syariat Nasara maupun Majusi maupun apa-apa agama yang ada yang direka cipta ataupun yang dibawa oleh mereka-mereka yang mana tidak berlandaskan daripada kitabnya yang asal. Maka kalau kita kata, maka itu jawapannya. Bagi ayat surah Al-Baqarah ayat 62 tu, ya Allah menyatakan apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mana beriman dan kemudian di kalangan Yahudi dan juga Nasara
dan juga sabiin yang mereka beriman pada Allah dan juga hari akhirat, maka Allah akhirkan ayat tu bagi mereka ini ganjaran syurga dan sebagainya, dan kemudian mereka ini termasuk daripada golongan yang berjaya. Okey, jadi macam mana pula tu? Kan macam mana pula kata Yahudi yang beriman? Macam mana Nasara? Sabiin ni golongan yang mana dikatakan mereka ni ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni maksudnya yang tidak dibangkitkan Rasul ketika mana di antara dua Rasul. Contohnya kita kata, kalau kata antara Nabi Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 600 tahun ataupun 500 tahun lebih di antara jarak tempoh tu, maka tidak dibangkitkan Rasul. Maka bila tak dibangkitkan Rasul dalam tempoh 600 tahun tu, 500 tahun lebih tu, jadi mereka ni agama apa? Yang tak ditemukan, maksudnya dakwah kepada mereka dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa sebagai contoh. Maka itu dipanggil sebagai ahlu fatrah. Itu satu pandangan lah di kalangan para ulama tafsir ni, boleh semaklah dalam Tabari, dalam Ibn Kathir dan sebagainya, ulama-ulama yang lain. Baik. Kemudian juga bila kita sebut tentang yang beriman tu, maksudnya yang memegang asal kepada kitab yang mereka anuti yang dibawa oleh dua nabi tu. Siapa? Nabi apa? Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya perkataan Yahudi dengan Nasara ni ialah mereka yang mana menyimpang dan mungkin juga patah balik kepada pegangannya yang asal, kan? Sebab penyimpangan ni dia berlaku pada setiap rasul. Nabi Nuh AS ada umatnya yang menyimpang, Nabi Saleh ada umatnya yang menyimpang, sehingga yang paling terkenal adalah di kalangan Yahudi dan juga Nasara, umat Nabi Musa dan juga umat Nabi Isa AS. Kan? Jadi maksudnya Allah mengiktiraf itu, maksudnya bukan mengiktiraf agama mereka betul. Allah mengiktiraf mereka yang berpegang pada asal mengikut Nabi Isa dan asal yang mengikut Nabi Musa, mereka tu orang yang benar. Mereka tu orang yang betul. Adapun yang menyimpang, maka Allah gelarkan mereka orang-orang Yahudi dan juga Nasara, yang mana mereka ni, sehingga Allah kata juga dalam ayat yang lain, Allah menyatakan walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dengan Nasara ini mereka tidak akan redha selagi mana kamu tidak mengikut agama mereka. Jadi maksudnya beza tu. Kan, bukanlah Islam yang mereka bawa, bukanlah agama samawi, tetapi antara agama yang mana boleh kita katakan sebagai mereka syirik, mereka kufur. Cuma ada perbezaan lah. Sebab tu Allah membezakan dalam surah Al-Bayyinah tu pada ayat mula-mula tu kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah membezakan, maksudnya di kalangan ahlul kitab ni ada yang mana syirik, ada yang mana kufur. Apa beza syirik dengan kufur? Kufur ni dia boleh jadi engkar akan segala perintah arahan Allah, dia jadi kufur lah. Syirik ni dia menduakan Tuhan. Kan, dia menduakan Tuhan. Maksudnya syirik itu sudah tentu kufur, kufur belum tentu jadi syirik. Sebab engkar, ada orang Muslim yang engkar pada Al-Quran, engkar pada pemakaian tudung contohnya. Kan, engkar kepada sekian-sekian. Dia engkar, tapi dia tidak syirik, dia tak sembah selain pada Allah. Cuma dia kufur. Dia kufur, dia engkar kepada arahan perintah Allah. Tapi kalau dia sembah benda lain, dia jadi syirik. Itu antara beza antara syirik dengan kufur. Jadi di sini maksudnya kita kena faham apa itu Yahudi, bezanya, dan kita kena pandai membezakan di antara Islam yang sebenar dan orang kata Yahudi Nasara juga agama. Yes, itu agama yang menyimpang lah. Kan? Sebab tu Allah guna perkataan hatta tattabi'a millatahum. Millah, agama mereka. Sebab perkataan millah ni kalau ikut di kalangan para ulama tafsir, biasanya dia merujuk kepada yang menyimpang. Kalau din agama, millah pun agama juga. Tapi millah ni biasa pergi kepada agama yang menyimpang. Ada ajaran millah Ibrahim lah apa semua kan. Itu betul itu menyimpang itu kan. Jadi kalau sebut din Ibrahim, yang tu betul tu. Jadi kita kata sebab tu perkataan din ni biasa Allah akan guna maliki yaumiddin. Kan, perkataan agama ni menguasai hari pembalasan, maka semua tu merujuk kepada agama yang benar. Sebab tu Islam ni inna dina indallahil Islam. Allah guna perkataan din. Allah tak guna inna millah. Allah tak guna millah. Walaupun maksudnya sama. Jadi menunjukkan bahawa ada kes ataupun ada perkataan yang mana Nabi SAW Allah gunakan pada perkataan tertentu. Jadi kena beza antara Yahudi dengan Nasara. Dan kemudian kalau kita tengok mana nak cari mereka punya pembohongan, mereka punya pendustaan ni, kebiasaannya surah Al-Baqarah cerita tentang orang Yahudi. Setiap penyimpangan yang ada dalam Al-Baqarah itu ceritanya pada awal, pada ayat pertama sampailah Alif Lam Mim tu, sampailah ayat yang kelima tu cerita orang bertakwa, orang beriman. Masuk daripada ayat yang ke-6 ataupun ke-7 sampai ayat 20 cerita orang munafik. Cerita orang munafik.
Lepas tu ayat tu kemudian cerita bagaimana Bani Israel ataupun di kalangan kita kata orang menyimpang Yahudi, apa yang mereka buat, maka Allah detailkan dalam surah Baqarah. Nak cari apa perbuatan Nasara, maka cari dalam surah Ali Imran. Mana-mana dosa yang mereka buat, Allah detailkan dalam surah Ali Imran, maka kita tahu bahawa dua ahlul kitab yang besar ni, mereka ni menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya, Allah rekodkan dalam surah Ali Imran dan juga Al-Baqarah secara detail. Kan itu pada surah-surah lain pun ada lagi lah. Okey, itu secara umum tentang Yahudi dan juga Nasara. Okey. Kemudian kita pergi kepada kisah kita ni. Kemudian biasanya siapa yang melihat pasti tergiur. Baginda Nabi SAW menerima dengan senyuman gembira hadiah itu dimakan oleh Rasulullah SAW sebiji demi sebiji sambil tersenyum. Baik, terima hadiah ni dia adalah salah satu daripada sunnah. Memberi hadiah dan menerima hadiah ni adalah sunnah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam Sahih Muslim, bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Adabun Mufrad. Kalau kita biasa dengar Imam Bukhari ni ada kitab hadis lain. Ada Jami' Saghir, ada Al-Kabir, kemudian dia ada Al-Adabun Mufrad, Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Saghir. Itu kitab-kitab Sahih Bukhari, kitab-kitab Imam Bukhari. Antara yang popular kita Sahih Bukhari lah. Padahal dia banyak lagi kitab lain, antaranya Al-Adabun Mufrad. Hadis sahih. Hadis sahih. Itulah kata Nabi SAW, tahadu wa tahabu. Saling bertukar-tukar hadiah, kamu akan saling kasih mengasihi. Kan, jadi kita kata bagi hadiah apa semua ni dia merupakan salah satu daripada sunnah. Tapi dia jangan jadi benda lain pula. Kan, ikut hari-hari tertentu. Kan, tarikh lahir bagi hadiah. Tarikh ni bagi. Itu tak kena lah. Hadiah ni bila-bila masa. Kan, bila-bila masa. Dan hadiah juga kena beza dengan rasuah. Apa beza hadiah dengan rasuah? Sebab orang guna terma hadiah adalah rasuah. Rasuah adalah hadiah. Bezanya mudah saja. Apa tujuan yang kita bagi tu? Kalau tujuannya untuk mendapatkan manfaat ataupun untuk menolak mudarat, yang tu walaupun namanya hadiah tetap namanya rasuah. Contohnya macam mana? Kita bagi hadiah ni dekat orang yang ada jawatan tu untuk kita dapat tender ke apa, dapat manfaat. Contoh, itu rasuah. Kalau kita nak masuk bid tender ke apa, kita bagi awal-awal kat dia supaya kita menang dalam tender tu, contohnya. Itu rasuah. Itu rasuah. Walaupun namanya hadiah. Dan hadiah ni, dan rasuah ni dia lebih kontaknya lebih umum lagi. Ada orang rasuah dalam bentuk package renovation rumah. Dia tak bagi duit, sebab bagi duit nampak rasuah. Tak masuk dalam akaun. Dia terus hantar batu-bata, dua lori, hantar dekat rumah dia, buat renovation. Takkan tak nampak macam rasuah tu? Ada orang buat package pergi umrah. Umrah awak saya taja. Saya tak bagi cash awak, tapi umrah awak saja. Dia kata apa? Hadiah. Tetap itu adalah rasuah. Kerana tujuan nak bagi, dapat manfaat. Tujuannya untuk menolak mudarat. Bagi dekat hakim-hakim. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, kamu menyuap, memberikan kepada hakim-hakim. Sebab biasanya rasuah ni berlaku dia untuk menolak mudarat. Settle luar mahkamah. Kan cerita dia, settle sikit lah, bayar sikit, okey lah kot kan. Ataupun dekat-dekat apa, kena tahan ke, kan, tak ada lesen ke, tak ada rock tag ke apa semua, bagi sikit lah kot. Untuk mengelak mudarat. Kita panggil ni hadiah ya. Kita bagi kat dia, kita kata hadiah. Itu adalah rasuah. Jadi yang betul-betul macam mana? Tak ada tujuan untuk nak dapat manfaat ke mudarat ke apa semua, menolak mudarat, kita memang bagi atas dasar kasih sayang. Tu baru nama hadiah. Tu baru nama hadiah. Jadi beza tu antara hadiah dengan rasuah. Jangan manipulate, hadiah jadi rasuah, rasuah jadi hadiah. Okay, itu dia punya konsep. Tapi secara umumnya memberi hadiah itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan kemudian Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan la tahqiranna ahadukum. Kan, janganlah di kalangan kamu memperkecilkan, memperlekehkan sesuatu, walaupun kamu kalau masak untuk jiran kamu lebihkan kuah. Kan, untuk sebagai hadiah lah. Tapi sebenarnya orang tak bagilah kuah. Tapi Nabi nak cerita serengan-rengan benda kita nak bagi hadiah ni, benda yang kita masak, simple, mi goreng ke apa benda semua, letak sikit dalam pinggan, bagi dekat jiran sebelah, contohnya. Itu serengan-rengan hadiah. Kan, serengan-rengan hadiah. Maka itu juga termasuk dalam perkara yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Itu konsep dia. Baik, habis. Itu isu yang kedua. Yang ketiga, biasanya Rasulullah SAW akan makan bersama para sahabat, namun kali ini tidak sebiji pun limau itu diberikan kepada mereka.
Rasulullah SAW terus makan setiap kali makan senyuman sehinggalah habis semua limau itu. Kemudian wanita itu minta diri untuk pulang diiringi ucapan terima kasih daripada baginda Nabi SAW. Okey, dia katakan wanita ni sebenarnya dia datang untuk perkenalkan Nabi. Kan? Dia seolah-olah nak menghinakan Nabi lah. Kan? Dia suka tengok Muhammad ni bila mana Nabi SAW ini dia memberikan riak yang buruk. Maksudnya nanti dia akan sebarkan yang Nabi SAW ni punya akhlak yang buruk. Orang bagi makanan tak bersyukur. Gitulah. Orang bagi makanan nak komplain contohnya. Kan? Jadi itu antara perkara yang mana memang matlamat seorang wanita yang kufur Yahudi ni memang nak buat macam tu dekat Nabi SAW. Okey, kita pergi dulu. Makan secara berjemaah. Makan dalam talam dan sebagainya. Okey. Pertama, tidak ada riwayat yang khusus yang menyebutkan ada talam ke apa ke khusus yang Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhu makan bersama. Maksudnya ada talam, ada apa. Tapi dia ada macam bekas lah. Kan? Sebab tu dalam riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW menceritakan bahawa sesungguhnya keberkatan ni, makanan ni, diturun di tengah-tengah hidangan. Di tengah-tengah makanan. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Imam Tirmizi riwayatkan dalam kitab At-Ta'am ataupun At-Ta'am, kitab makanan. Sebab tu dalam hadis ni dia ada kitab makanan, ada kitab nazar, ada kitab apalah. Itu maksudnya pecahan bab dia. Pecahan bab. Maka Imam Tirmizi riwayatkan menyatakan bahawa isyarat petunjuk bahawa sebenarnya Nabi ni kebiasaan memang akan makan dengan para sahabat. Nabi SAW akan makan dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan ada bekas hidangan lah yang mana mereka akan makan bersama. Baik, itu satu dalil. Yang kedua, ada hadis riwayat daripada Salim bin Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Ibn Majah. Hadis ini juga sahih. Yang mana kata Nabi SAW, iaitulah keberkatan ini bersama dengan jemaah. Kan, keberkatan makanan ini makan secara berjemaah. Secara ringkasnya gitulah terjemahan ringkas hadis itu. Jadi menunjukkan bahawa dua hadis ni memang ada sunnahnya untuk makan secara berkumpulan. Tak kiralah satu talam ke, satu apa ke, ada dasar dan ada hadisnya yang menunjukkan di situ adanya keberkatan dan juga adanya, kita kata, dilakukan oleh para sahabat dan juga Nabi SAW. Banyak lagi lah hadis-hadis umum. Kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah sebagai contoh, banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi yang mana Nabi dan juga para sahabat ni mereka akan pergi makan beramai-ramai. Kan ada yang mana kongsi susu, seorang sahabat minum dulu, Abu Musa Sya'ari minum dulu, bagi pada Ibn Abbas, kan sebagainya. Memang ada riwayat yang menunjukkan makan tu secara berjemaah. Jadi kita kata boleh katakan sebagai satu sunnah lah. Cuma tak ada kita kata misi talam. Kan ada orang kata misi safrah. Contoh je kan, bentang ke apa. Tak kisah apa-apa pun. Kan nak makan dalam pinggan ke dalam talam ke dalam apa, bukan bekas tu, tapi berjemaah itu. Itu yang menunjukkan bahawa adanya sunnah baginda Nabi SAW. Baik, itu yang ketiga. Kemudian daripada isu ni, sebelum kita ulah martabat hadis, perbincangan di kalangan ulama dan sebagainya, mencela makanan. Okey, mencela makanan. Mencela makanan ni dia satu perbuatan yang Nabi tak suka lah. Ma'atun Nabi SAW, Nabi SAW ini tidak pernah, dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, Nabi SAW ini tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi SAW tak suka, Nabi akan tinggalkan. Dan tidak ada raut wajah Nabi menunjukkan Nabi tak suka pada makanan tu. Kan? Jadi makanan ni bukan semua orang suka pada satu-satu makanan. Nasi dagang punya sedap pun bukan semua orang suka. Contoh je kan, nasi biryani ke nasi Arab ke nasi apa, bukan semua orang suka. Kan ada orang suka nasi lemak, ada orang suka itu, ada orang tak suka ni. Jadi bila tak suka tu, jangan pamerkan riak yang kita kata tak suka. Contohnya kalau ada majlis minum petang ke apa ke, kita datang apa makan mi goreng, tak suka mi goreng. Jangan tunjukkan riak yang seperti itu. Kan? Tapi timbul satu persoalan. Masak tu tak berapa nak sedap. Jadi adakah termasuk dalam larangan hadis tu kita kata kurang garam pula dia ni. Tapi okeylah boleh makan lah. Contoh kan, kurang manis lah pula air ni, contoh lah kan. Ataupun air ni manis sangat lah kot, contohnya. Itu adakah termasuk dalam yang kita panggil sebagai mencela makanan? Isteri kita masak, orang rumah kita masak contoh ni. Masing sangat malam ni, lain macam masing ni contoh kan. Adakah itu termasuk mencela? Jadi kita kena bezakan. Asalnya kepada niat kita. Kalau kita kata masing tu, maksudnya besok jangan masing sangat lah. Itu lah maksud dia. Kan masak besok tu jangan masing sangat, kurang sikit garam. Tu maksud sebenarnya kita nak bagi tahu. Kan? Ataupun kita masak ke apa dan sebagainya, isteri kita kata, bang,
kurang masin lah. Bukan maksud dia mencela, tapi maksudnya tambah garam sikit lah. Gitu maksudnya. Jadi itu tak membawa maksud kepada mencela. Kan tak bawa maksud. Dia asalnya pada niat. Maksud kita tak suka tu atas dasar apa? Tak suka, bukan tak suka, maksudnya kita tak berapa berselera tu atas dasar mungkin terlalu masin ke, terlalu manis ke apa, yang itu tak termasuk dalam niat untuk kita mencela makanan. Tapi yang cela ni macam mana? Tak sedap, tak reti masak, kan. Apa lagi? Perkataan-perkataan yang tak baik lah, yang tak elok lah. Kan ini aku tak pernah makan, kecil-kecil tu aku mana pernah makan benda ni. Tu termasuk mencela lah tu. Termasuk kepada istihza, mencela berkait dengan makanan. Jadi Nabi SAW bila Nabi tak berselera tentang satu makanan tu, Nabi tinggalkan dan tidak ada kesan ataupun raut di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita baca tengok sebelum ni cerita tentang Nabi makan dhab dan sebagainya kan, Nabi diam je kan, tapi sahabat lain Khalid Al-Walid makan habis. Kan contohnya. Jadi menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Jadi kita elaklah benda ni, kerana sunnah ni kita nak hidupkan semua. Bukan satu-satu bab, satu-satu benda saja, tapi dalam semua bab keadaan Nabi telah ajarkan kepada kita, kepada semua kita, dan kita mengamalkan. Sebab tu kalau tengok di kalangan para ulama, antaranya Syekh Anwar Shah Kashmiri, ulama-ulama berada di India dan sebahagian ulama-ulama hadis menyatakan bahawa paling kurang sunnah Nabi ni berapa ribu? Banyak. Ada benda yang mungkin kita lazimi. Contohnya apa? Solat sunat. Kan contohnya apa? Kita membaca Al-Quran, kita membaca zikir-zikir selepas solat. Yang tu memang kita lazimi. Tapi ada sunnah-sunnah Nabi ni yang kita memang mungkin tak tahu pun. Dan kalau kita dapat tahu pun mungkin sukar untuk melazimi perkara tu. Contohnya. Kan contohnya. Kenapa dipanggil sunnah? Bila sebut sunnah ni confirm daripada hadis yang sahih, baru ia dinamakan sunnah Nabi. Kalau bukan daripada hadis yang sahih, dia tak panggil sunnah Nabi. Mungkin hadis lah kot. Hadis ni hadis dhaif ke apa ke dan sebagainya. Kan? Tapi dia tak sebut sunnah. Sebab sunnah confirm daripada benda yang sahih. Daripada hujah yang sahih daripada Nabi SAW. Itu beza antara sunnah dengan hadis. Bila sebut sunnah, confirm sahih. Bila sebut hadis, belum tentu. Jadi itu dia punya konsep dia. Jadi maksudnya, dalam ribuan sunnah Nabi SAW ni, paling-paling kurang kita amalkan sekali seumur hidup. Kan sekali, lebih banyak lebih baik lah, lebih kita melazimi sunnah itu lebih baik, lebih bagus kan. Contohnya bila kenderaan, doa kita nak musafir, bukan subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin saja, adalah lafaz takbirnya dan sebagainya. Ketika menuruni bukit, ketika menaik bukit, ada lafaz takbir dan sebagainya. Contoh kan, nak masuk tanah perkuburan, sunnahnya banyak hadis-hadis menyebutkan juga tentang menanggalkan kasut ketika masuk ke tanah perkuburan. Kita jarang buat kan, tapi sekurang-kurangnya mungkin sekali dulu kita buat kan, contohnya lah kan. Jadi itu menunjukkan bahawa kita menghidupkan sunnah baginda, walaupun mungkin tidak konsisten, tapi ada sunnah yang kita konsisten, kita buat sehabis konsisten. Tapi ada sunnah yang mungkin kita sukar nak buat, bukan kita nak mencela sunnah, tapi kita tak mampu nak buat, mungkin keadaan yang memaksa dan sebagainya, maka paling-paling kurang sekali seumur hidup kita buatlah sunnah baginda Nabi SAW. Nak cari kat mana sunnah tu, yang tu kena hadis lah, mengaji hadis. Seperti mana yang tuan-tuan biasa ikut kelas Muwatta Maulana Abdul Hadi dan juga ustaz-ustaz kita yang lain. Itu maksud dia. Okey, habis. Kemudian kita nak pergi terus kepada perbincangan berkenaan dengan hadis ni. Okey, kita pergi dulu kepada muka surat 44 tu. Baik, semak berita dan menjauhi berdusta ke atas nama Nabi SAW. Baik, dalam sirah, apa saja sandaran kalau benda tu ada riwayat, dan riwayat tu mungkin dhaif. Saya dah bincang dah ni pada awal-awal dulu. Riwayat sirah walaupun dhaif, untuk menggabungkan, menjadikan cerita itu mungkin dalam keadaan ada kesenambungannya, maka boleh untuk menggunakan riwayat yang dhaif dalam sirah, selagi mana dia tidak melibatkan unsur akidah, merubah rupa agama, merubah hukum hakam agama dan sebagainya. Kan? Jadi yang itu kita kata tidak menjadi satu perkara yang, sebab tu Al-Hafiz Al-Iraqi, kemudian As-Sakhawi dan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa boleh, Imam Ahmad sekalipun menyatakan kalau riwayat dalam sirah tu dhaif ataupun lemah, masih lagi ada ruang dan juga peluang untuk kita gunakan sekadar penyambung cerita. Tetapi itu pun tidaklah kita kata dikisahkan ataupun benar-benar datang riwayat tu daripada Nabi, cuma menyambung cerita. Cuma dalam bab hukum hakam, yang tu tak boleh lah. Kan dalam bab hukum hakam, melainkan ada hadis penyambung dia. Kan contoh kita kata hadis sokongan kan, dalam riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim
juga disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Bulughul Maram dan ulama-ulama yang lain, cerita tentang air ni dia berubah dengan 3 sebab. Betul tak? Jadi najis tu dengan 3 sebab. Apa dia? Laun ni dengan sebab warna dia, ta'mi, rasa dia, dan juga rih, baunya. Kan? Jadi maksudnya mana-mana najis yang jatuh dalam air tu dan kemudian merubah salah satu daripada 3 ni. Najis lah. Kan, tikus ke apa ke, bangkai ke apa, merubah salah satu daripada 3 ni, maka dia adalah dikira sebagai najis. Persoalannya hadis tu dhaif. Tak ada ulama kata hadis tu sahih. Semua turuk, semua jalan periwayatan hadis tu dhaif, lemah. Tapi ulama berhujah kerana ada hadis sokongan yang lain. Kan, jadi maksudnya hadis dhaif pun boleh dijadikan hujah dalam hukum dengan syarat ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Tu pun nak kena faham tu. Kan, ada setengah orang dia kata hadis dhaif tak boleh guna dalam hukum. Sebenarnya banyak ulama guna hadis dhaif dalam hukum, tapi sebabnya ada sandaran daripada hadis yang lain. Tu kena jelas, tu kena detail. Adapun dalam sirah, contohnya kita dah sebut sebelum-sebelum ni, ada sirah-sirah yang dhaif, ada sirah-sirah yang palsu. Kan? Jadi semua tu kita kena perhatikan betul-betul daripada sudut riwayat. Okey. Jadi tak bolehlah riwayat dhaif kita kata palsu. Tu kena jujur tu dalam ilmu, metod ilmu, dalam ilmu hadis, yang mana palsu, palsu lah. Yang mana dhaif kita kata dhaif. Tak boleh kita kata dhaif tu palsu. Itu kita punya stand kita punya tanggungjawab kita. Okey. Jadi kisah ini tidak mempunyai sebarang sanad atau matan berkenaannya. Kan? Cerita ni tak ada. Dan saya cuba juga cek dalam bahasa Arab punya ni. Rupanya dalam bahasa Arab tak ada. Jadi maksudnya cerita ni dia famous di kalangan orang-orang Melayu kita. Cuba tanya Arab, ya Syekh, hal yujad hunaka qisas atau qasas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'al imra'at al-yahudi wal burtuqal? Contohnya kan, tanya Arab, kau pernah dengar tak cerita Nabi dengan orang Yahudi dengan buah limau? Dia pun mengiling kepala, tak pernah dengar. Maknanya cerita ni bukan di kalangan tersebar di kalangan orang Arab. Macam cerita payung emas lah. Kan, mana-mana isteri membenarkan suami poligami dapat payung emas dekat syurga. Arab tak ada cerita ni, tak ada kisah ni. Tapi orang Melayu kita famous. Jadi pada mana sumbernya wallahu alam kita tak tahu, daripada kitab mana, kitab Mastika ke kitab Bicara Ria ke, tak tahulah daripada buku mana kan. Tapi cerita-cerita ni memang dia menjadi satu benda yang kalau kita nampak sekali macam pengajaran, tapi hakikat sebenarnya dia adalah pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ia juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis mu'tabar maupun kitab-kitab utama dalam manuskrip Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Kalau setengah-setengah tu kita jumpa bahasa Arab tapi dalam manuskrip Syiah. Contohnya kalau kita tengok, biasa tak kita dengar wanita ni mempunyai 9 nafsu tapi 1 akal. Lelaki mempunyai 9 akal 1 nafsu. Itu diriwayatkan dalam kitab Biharul Anwar, iaitulah yang dikarang oleh Al-Majlisi, kitab Syiah. Nampak? Jadi kita tahu sumber tu kat mana, tapi sumber tu daripada Syiah. Kan? Contohnya kita kata Saidina Ali radhiyallahu anhu kita kata ada ataupun dihilangkan watak dia, kan, dan sebagainya ketika mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, jadi kalau kita cari kita akan jumpa, cuma riwayat itu bukan daripada kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu saya mention kat sini, saya sebut dalam manuskrip Ahlussunnah wal Jamaah tak ada. Syiah mungkin ada lah. Kan, cerita tentang para sahabat yang buruk, yang tak elok apa semua memang akan jumpa. Kan, bahkan dalam kitab-kitab moden mereka pun, macam Khumaini ke, dalam kitab Daulah dia apa benda semua pun akan jumpa tentang bagaimana mereka betul-betul nak mencederakan ataupun memaki ataupun mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kan, contoh lain kita jumpa dalam Jami'ul Bayan At-Tabarsi ataupun dalam kitab-kitab Tafsir Al-Qumi, tafsir berpuluh jilid, tapi Tafsir Al-Qumi. Qumi siapa? Syiah. Al-Qumi. Kan, dia kata Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih lembu. Tafsiran tu Al-Qumi sebut lembu tu yang kita kena sembelih tu, kita kena rejam, kita kena keji, kita kena maki apa semua, Aisyah radhiyallahu anha. Itu dalam tafsiran kita jumpa benda ni. Kita boleh jumpa. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan kita perhatikan, dia asalnya kitab-kitab mereka ni bukan dalam bahasa Arab. Kan? Bukan dalam bahasa Arab, Tabarsi ke, sebab mereka ni orang Parsi, orang belah-belah Iran apa benda semua sana, dia bukan bahasa Arab asalnya. Dan mereka berani menonjolkan kitab mereka ni dalam bahasa Arab
Ataupun bawa keluar kitab-kitab mereka. Kalau tak kitab Ahlussunnah, kita tak tahu kitab mereka ni. Tafsir Al-Qumi, Tafsir At-Tabarsi, kan, Al-Majlisi, Biharul Anwar, kemudian juga apa lagi, kitab-kitab Al-Bayan, kemudian juga kitab apa ni, Al-Kulaini, Usulul Kafi dan sebagainya. Kita tak tahu. Tapi mereka akhir-akhir ni, lebih kurang 200 ke 300 tahun yang kemudian ni, mereka keluarkan dan mereka gembar-gemburkan ajaran mereka dan kitab-kitab mereka. Kan? Jadi kita boleh tahulah. Jadi zaman Imam Bukhari dulu, mana ada kitab-kitab tu dia bawa keluar. Zaman Imam Muslim, Imam apa semua dulu, tak ada. Kan? Tak ada yang dibawa keluar tu. Jadi kita kata sekarang ni, sebab mungkin juga isu gerakan revolusi Iran ke apa benda semua, ada pengaruh tu. Ada pengaruh. Sebab tu dulu kalau kita tengok tahun 80-an, van pun tanpa gambar Khomeini tau. Semangat Daulah Islamiah kan, semangat revolusi Iran apa benda semua tu, sehinggalah ada fatwa pada tahun 70 lebih kot, hampir 80-an ke 90-an, fatwa tentang Syiah dekat Malaysia, dan semua negeri memfatwakan tentang pengharaman Syiah. Jadi kita nak kata bukan isu nak tonjolkan isu Syiah tu, tapi sebenarnya kalau kita cari riwayat-riwayat yang ada, buruknya sahabat, riwayat-riwayat itu, riwayat ini, riwayat merendahkan martabat orang, merendahkan martabat lelaki ke perempuan ke apa semua, maka kita akan jumpa dalam riwayat Syiah. Itu maksud dia. Okey. Kemudian, oleh itu janganlah kita menyebarkan hadis ini bimbangi berdusta ke atas nama baginda Nabi SAW walaupun untuk pengajaran. Okey, kita sebut tadi. Ada hadis yang disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga riwayat daripada Ibn Abbas menyatakan bahawa, dalam hadis tu menyatakan bahawa kalau kita, maksudnya di sini kalau disebutkan kadzab, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar, sesiapa yang berdusta ke atas nama baginda Nabi SAW, maka siap tempat keduduknya dalam neraka, melainkan cara dusta tu untuk mengangkat martabat baginda Nabi SAW. Kan? Jadi sebab tu kalau kita tengok pendustaan ni, kalau tengok riwayat ni macam bagus ni kisah akhlak Nabi, macam mana Nabi dengan wanita tu, Nabi tak bantah, Nabi tak cela buah limau tu apa semua, nampak bagus. Tapi hakikatnya dia adalah satu rekaan yang mana nampak macam baik untuk atas nama baginda Nabi SAW, tapi kita telah sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Sakhawi, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kata Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dusta atas nama Nabi untuk tujuan menjatuhkan Nabi atau tujuan untuk buat baik, menaikkan baginda Nabi SAW, tetap dia adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Kan? Maksudnya tujuan tu kalau kita reka je lah cerita Nabi, cerita yang baik-baik, cerita yang elok-elok, apa masalahnya? Tetap tidak dibenarkan kerana pendustaan itu, bukan kerana benarnya kisah itu, kerana pendustaan itu. Itu maksudnya agama kita nak pelihara yang betul-betul tulen daripada baginda Nabi SAW. Itu maksud dia. Kan? Sebab tu Karamiah dia reka lah riwayat-riwayat yang baik, yang bagus, menyokong baginda Nabi SAW, kan, mengangkat martabat Nabi, memuliakan Nabi, tapi semua itu termasuk dalam perkara yang tidak dibenarkan. Okey. Kemudian semak berita dan menjauhi berdusta ke atas nama baginda Nabi SAW. Ini kita sebutkan dulu. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah menyatakan, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang yang fasik binaba'in, dengan membawa berita-berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidiki. Ini perintah Allah ni. Antusibu qauman bijahalah. Dibimbangi takut kamu menjatuhkan hukuman, mencela kepada kaum-kaum tentu dengan sebab kejahilan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan disebabkan itu kamu akan menyesal pada waktu kemudian hari. Kan? Maksudnya dekat sini, berita-berita yang sampai kepada kita, terutama tentang baginda Nabi SAW, itu benda paling penting lah, paling besar sekali, maka hendaklah kita selidiki, semak dulu. Sebab tu kalau kita tengok apa stand ulama hadis tentang isu ni, kata As-Sakhawi, kata juga Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Al-Iraqi juga sebut, hatta ulama terkemudian seperti mana Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ni muhadis besar dekat Mesir ni, hidup lagi, umur dah dekat 70 lebih dah kot, tapi dia kena kencing manis, dah potong kaki dah.
Kan, hafizahullah, masih sihat, masih ada kelas-kelas hadis beliau dekat Mesir, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Kemudian Dr. Tariq Awadullah, ini anak murid Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, muda lagi. Sekarang ni dia duduk dekat bukan Mesir, dia duduk negara luar, negara barat. Saya ingat dah apa nama negara dia. Minsotonia benda tak nama kan. Jadi maksudnya mereka ni semua ni dari dulu ulama yang terdahulu dan juga moden menyatakan asal bagi sesuatu hadis tu yang kita tak pasti, asalnya hukum asalnya adalah kita letakkan dia sebagai dhaif, lemah dahulu, yang mana kita tak pasti. Kita takkan dia dhaif dulu. Maksudnya kita tak kata hadis tu palsu, kita tak kata hadis tu sahih, melainkan setelah tabayyun. Tabayyun ni maksud kita mungkin tanya ustaz ke apa ke, cari apps ke, semak ke dekat mana-mana, dan kemudian kita baru jelaskan, sebarkan, dan baru kita yakin baru sebarkan. Maksudnya asal bagi satu hadis ni kita tak boleh nak sebar dulu. Kan? Itu kalau ikut metod ulama-ulama yang kita katakan tadilah, nama-nama saya sebutkan tadi. Kalau tak nanti bimbang takut kita sebarkan satu benda yang kalau betul kita serba salah. Di pertengahan. Kalau betul tu betul lah. Sebab kadang-kadang ada juga disebut riwayat Al-Bukhari. Contoh, ada hadis lama dah, saya ingat 2018 ke apa, saya jumpa hadis tu. Dia kata sesiapa yang mengucapkan Merry Christmas, kan, maksudnya pengiktirafan lah, tahniah ke apa kepada orang-orang Nasrani, maka dia telah kufur dan tempatnya di dalam neraka. Dia letak dekat situ hadis tu riwayat Imam Bukhari. Saya tengok biar betul ada Sahih Bukhari dalam hadis macam ni kan. Jadi siapa mengucapkan Merry Christmas, dia terjemah tu Merry Christmas lah kan. Jadi kita kata pendustaan juga, dua pendustaan atas nama Imam Bukhari, pendustaan atas nama Nabi. Jadi dua pula, berdusta dan juga menipu atas nama baginda Nabi SAW. Baik, habis. Kemudian hadis yang kita selalu dengar dan selalu kita baca, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kan, maksudnya sesiapa yang mana berdusta atas nama baginda Nabi SAW, siap tempat duduknya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak boleh? Pertama, dia merubah rupa agama. Rubah rupa agama. Hadis-hadis palsu ni dia akan rubah rupa agama. Sebab tu saya terjemah kitab Tanzih Syariah dikumpulkan oleh Imam Ibn Irad Al-Kinani ataupun Al-Kanani. Dia mengumpulkan lebih ingat dalam 5,000 lebih kot, ataupun hampir 10,000 hadis-hadis palsu yang direka oleh orang-orang tertentu. Kan, muka-muka mereka itu Maisarah bin Abdul Rabbih Ajbra'i, kan, kemudian juga siapa lagi, adalah nama-nama yang terkenal yang mereka mencipta hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kan, jadi sebenarnya para ulama dah pun menghimpunkan hadis-hadis palsu yang mereka reka dan sebagainya, dan dia boleh merubah rupa agama. Solat sunat gharaib contohnya, kan, solat sunat malam Jumaat, solat sunat malam Sabtu, kan, siapa yang membaca Qul Huwallah 3 kali diikuti dengan Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan sebagainya, maka diampunkan dosanya. Siapa yang ni pahalanya seperti para nabi, dan siapa yang buat ni dia dimudahkan hajat-hajatnya. Semua tu ada di dalam mana? Di dalam kitab-kitab menghimpunkan hadis-hadis palsu untuk merubah rupa agama kita. Sebab tu para ulama memerangi hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang direka, walaupun nampak macam cantik ibadah tu, kan, tersusun ibadah tu dan sebagainya. Kan, ada pula jenis ibadah yang mana dia hadisnya sandarannya dhaif. Contohnya solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni hadisnya dhaif. Itu sebab tu sebahagian para ulama, antaranya sebahagian kata hasan, antara Syekh Al-Albani menghasankan hadis tu. Kan, ada sebahagian ulama pula dalam Al-Muntaqa, seperti mana ulama fiqh yang hebat itu Syekh Dr. Qaradawi menyatakan hadis tu dhaif langsung. Dhaif di sisi dia. Maksudnya yang dhaif ataupun yang hasan tu tak apalah, itu perselisihan. Siapa nak buat tak ada masalah, sebab dia paling kurang ada sandaran. Walaupun statusnya ada diperbincangkan. Tapi kalau yang palsu tadi tu, yang reka, yang apa benda semua, maka semua tu kita nak kata mudahnya amal ibadah kita dengan hadis-hadis yang sahih, dan itu perkara yang membawa kita kepada dekatnya kepada baginda Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni, kalau kita perhati betul-betul, hadis pertama yang Imam Bukhari letak dalam kitab berdusta ke atas nama baginda Nabi SAW ni, Imam Bukhari letak dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh cek dalam kitab tajuk bab berdusta atas nama Nabi SAW. Hadis pertama yang Imam Bukhari akan bawa adalah hadis riwayat daripada Sayyidina Ali. Kan, iaitulah riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, inna kadhiban alayya laisa ka kadhiban ala ahad.
Kan? Sesungguhnya berdusta atas nama aku ni bukan berdusta atas seperti mana berdusta atas seseorang. Kan? Maksudnya nak ceritanya, sesungguhnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka siap tempat duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat sebut falyajin nar, kan? Ada riwayat sebut tentang bersiap sedialah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, persoalan dia, kenapa Imam Bukhari bawa hadis pertama riwayat daripada Sayyidina Ali? Kenapa tak bawa daripada Sayyidina Abu Bakar? Padahal ada riwayat daripada sahabat yang lain. Kerana Imam Bukhari memberikan isyarat betapa ramainya orang yang berdusta atas nama Sayyidina Ali. Tuan-tuan cuba tengok. Banyak hadis tentang Sayyidina Ali yang direka cerita. Yang paling banyak sekali ialah hadis tentang fadilat malam tarawih. Cuba baca fadilat malam tarawih tu daripada siapa? Riwayat pada Sayyidina Ali. Riwayat daripada Sayyidina Ali menyatakan malam pertama sekian, malam kedua sampai malam ke-30. Mereka guna sanad, reka kepada nama Sayyidina Ali. Sebahagian tarikat-tarikat yang sesat, dia kata Sayyidina Ali, tarikat kami ni sampai kami ambil daripada Sayyidina Ali. Nampak? Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa banyak lagi tentang riwayat-riwayat sirah juga yang mana seolah-olah mengangkat Sayyidina Ali. Contohnya tentang peristiwa Nabi SAW dalam surah Isra ayat pertama tu, Allah menyatakan apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Cerita tentang Nabi Isra Mi'raj. Kan? Tiba-tiba ada riwayat tentang Nabi SAW sebelum Isra tu, daripada Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram nak ke masjidil aqsa. Sebelum masjidil aqsa tu, Nabi singgah dekat rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni sepupu kepada Sayyidina Ali. Jadi dia nak cuba angkat juga Sayyidina Ali tu, mesti ada dalam setiap peristiwa sirah ataupun peristiwa-peristiwa yang mengangkat Sayyidina Ali. Kalau benda tu betul, kita angkat, tak ada masalah. Tapi kalau reka, riwayat lebih tepatnya, Allah sendiri sebut, Maha suci Allah yang berjalan ke hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa nak singgah pula rumah Ummu Hani? Dan pula baginda Nabi SAW dengan Ummu Hani tu siapa? Kan. Kalau kata dengan Sayyidina Ali sepupu dan juga kait dengan Sayyidina Ali, maksudnya boleh berkahwin. Jadi kenapa pula seorang yang mana kita panggil ajnabi kan, yang boleh berkahwin, tiba-tiba Nabi pergi ke rumah Ummu Hani? Jadi tak betul cerita tu. Kan. Jadi maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dah bagi isyarat dah bahawa sebenarnya banyak ajaran-ajaran rekaan ini dia akan pergi bertemu dengan Sayyidina Ali dengan riwayat yang mereka riwayatkan. Tengok kepada Syiah, lagi banyak. Semua Ja'far As-Sadiq. Kan? Kita tak kata Imam Ja'far As-Sadiq ni imam kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka dah kidnap, ambil kan. Mereka curi, mereka kata inilah imam kami. Kan? Dan seterusnya. Ali Zainal Abidin, imam kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka jadi imam mereka. Sehinggalah pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah kita kata berapa perkara yang kita dapat ambil daripada perbincangan kita malam. Masuk isyak ada persoalan? Kita berhenti sinilah. Okey. Hadis dia dhaif. Kan? Ada sebahagian ulama menghasankan, tapi dia bukan lafaz yang seperti itu. Kan, bukan lafaz yang seperti itu. Ada maksudnya syurga di bawah tapak lelaki ibu ni, dia ada hadis yang dhaif dan dia tak termasuk dalam hadis palsu lah. Cuma kita kata secara umumnya sebaik mungkinnya kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa lah, terutama ibu kita. Dan ada hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari itu, thumma man, siapa lagi yang kamu nak buat baik? Pertama ibu kamu, kan? Ummak, ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Ibu kamu. Kemudian barulah ayah kamu. Kan? Jadi ada hadis yang sahih yang menunjukkan martabat ibu tu memang tinggi. Cuma hadis yang kata syurga di bawah tapak kaki ibu tadi, dia tidak palsu, cuma dia dhaif daripada sudut riwayat. Wallahu alam. Ada soalan lain? Okey. Okey. Kalau dia sebab gini, pertama memang kita nampak macam tak berapa elok lah kan. Tapi yang kedua adalah supaya kita nak dia punya servis dia tu diperbaiki. Kan, maksudnya kalau kita pergi restoran ke apa, kita makan mungkin terlebih masin ke, terlebih pedas ke, terlebih apalah, kita order lain oleh yang sampai kan. Kita order tu kurang manis tapi betul-betul manis dia bagi. Contohlah kan, air ke apa kan. Kita kata
Sikit je manis, jangan manis sangat kan? Ataupun kata kosong tapi dia bagi manis. Jadi pada waktu itu dia tak termasuk dalam mencela makanan, kerana kita nak berikan penambahbaikan kepada dia supaya dia baiki hidangan dia untuk orang lain dan sebagainya. Kan? Tapi dalam masa yang sama, kalau kita pulangkan balik ke apa dan sebagainya, sebab kita tak makan, dia tak jadi masalah. Dia tak termasuk dalam larangan mencela, tetapi adalah untuk penambahbaikan. Samalah macam kita kata isteri kita masak ke, ataupun kita masak isteri kita tegur, bang korang masing lah. Jadi tambah sikit. Macam tu je lah. Itu konsep dia. Wallahualam. Okay, ada persoalan lain? Ada? Yang berkait? Ataupun yang tak berkait? Kalau ada persoalan? Ya, sila. Cantik soalan tentang ada tak lagi ahlul kitab yang kita boleh percaya boleh makan apa. Memang Allah sebut dalam Quran, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Adapun makanan yang disembelih oleh ahlul kitab maka halal untuk kamu. Kan? Baik. Jadi daripada ayat ini para ulama tafsir berbincang antara Imam Ibn Katsir dan ulama-ulama yang lain. Sebenarnya pertama, adakah wujud lagi ahlul kitab? Mazhab Syafi'i pula mereka bahagikan ahlu kitab ni ada pada ahlu kitab yang macam mana. Kan ahlu kitab yang macam mana. Dan begitu juga bila mana kita sebut tentang ahlul kitab, bolehkah kita berkahwin dengan ahlul kitab? Memang ada ayat Quran sebut boleh berkahwin. Tapi ahlul kitab yang macam mana? Maka dipecahkan ahlul kitab yang keturunan daripada sekian-sekian kafir Quraisy, daripada Bani Hashim, ada yang kata keturunan daripada sekian, mereka bahagikan sekian-sekian. Tapi kebanyakan majoriti para ulama tidak membahagikan kepada keturunan tertentu, asalkan dia ahlul kitab berpegang teguh kepada ajaran dia yang asal. Ajaran yang asal. Kan? Cuma macam mana nak tahu dia berpegang teguh pada ajaran dia yang asal ni? Kan? Dia biasanya di kalangan mereka ni pun ada mazhab dia, Protestan lah, ada mazhab tu, ada mazhab ni dan sebagainya. Cuma kita kata, kalau dalam bab makanan, tadi sebutkan tentang isu makanan, pertama sekali kalau kita kat Malaysia ni cari yang halal lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pergi travel, kan, sama ada kita vegetarian, kita makan yang sayur-sayur ke apa sekian-sekian, ataupun kita cari yang kosher. Kosher ni kira macam cok halal bagi ahlul kitab lah. Yang kosher, dia ada tulis kosher punya makanan lah. Jadi yang itu kita boleh makan. Sebab mereka menyembelih tu dengan nama Allah. Sebab tu Allah sebut, dia bukan mansukh. Setengah orang kata dia hukum ni pada ahlu kitab yang dahulu. Sebenarnya tak. Ahlu kitab sampai kiamat sekalipun, selagi mana dia berpegang teguh pada ajaran asal dia percaya Allah itu Tuhan, dia tak mencari. Dia sembelih tu kerana Allah tu. Dia sembelih tu untuk Allah. Dia bukan sembelih tu untuk Jesus. Kan? Dia sembelih tu untuk apa-apa yang mensyirikkan. Dia sembelih untuk Allah. Maka kita kata yang paling terbaik, pertama makan yang halal, yang kedua vegetarian, roti ke apa semua. Tapi mana larat kalau pergi travel sampai 3-4 bulan kena cari daging jugalah. Lepas tu yang ketiga cari ikan-ikan lah untuk kita selamat. Kan? Yang keempat kata ada juga cari yang kosher tu. Jadi mudah-mudahan lah yang itu termasuk dalam perkara yang Allah sebutkan, makanan yang mana disembelih oleh ahlul kitab itu halal untuk kamu. Kan? Tapi kita kata ada step-step dia lah. Jadi kalau kata adakah hukum dia itu terputus hanya pada zaman dulu, kita kata tak. Sampai kiamat benda tu akan terpakai. Tetapi ahlul kitab macam mana, kita tak boleh check agama dia, pegangan dia, ke kita nak pergi gereja pula ke, tak jadi kerja lah kan. Tapi secara umum kita kata kalau ada yang kosher tu, insya-Allah kita bismillah, kita makan lah. Itu maksudnya. Wallahualam. Okey, ada persoalan ni? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu lah kat sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada kisah yang seterusnya nanti. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan memperbaikilah urusan dan juga kehidupan kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sulai dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.